إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita membaharui iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang berkat, hari yang mulia sebagai hari raya untuk satu minggu ialah hari Jumaat, yang kita boleh mari duduk dalam masjid, mari dengar khutbah untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hari Jumaat ada amalan-amalan yang mulia. Mula daripada semalam sampai petang hari itu dia ada waktu yang mustajabnya doa, yang kita kena ambil peluang. Seminggu sehari seminggu tu kita mesti ambil peluang ini untuk berkatnya hidup kita. Jadi hal takwa ataupun iman kita mesti baharu semua. Sebab cabaran dunia, musibah dunia, fitnah dunia semakin hari dekat-dekat hari kiamat ni dia kau tambah dahsyat dan kuatnya. Jadi kalau kita dok berasa lemah iman dan berasa kurang takwa, buat jadi kita juluh dalam lubang-lubang hak syaitan, buat jadi kita musnahlah dunia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup kita mesti ada muhasabah, ada tebtuan. Apakah hidup kita yang lepas sudah mari dah tu lagu mana? Amalan-amalan hari kita lagu mana? Amalan bulan ni lagu mana? Amalan tahun ni lagu mana? Kita mesti ada waktu kita muhasabah tebtuan cibik kita. Dan juga di musim haji ini kita mesti ada fadilat ataupun kelebihan. Bagi orang yang mampu dia boleh pergi buat amalan haji, dan bagi orang yang tidak mampu pergi buat haji, kita ada juga amalan-amalan yang boleh fadilat juga di bulan yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang yang kafir dan ia berbuat zalim kepada diri dia dan orang lain, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Tuhan tidak beri keampunan bagi dia. Wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak ada petunjuk lain daripada Allah SWT, illa tariqa jahannam khalidina fiha, melainkan jalan dia akhir dia ialah neraka jahannam.
khalidina fiha. Orang kafir, orang buat zalim, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan Tuhan dia amat mengetahui apa yang hamba dia buat. Nak kata hidup kita ni, kalau kita jurus dalam ayat ni, kita mesti balik diri kita cepat-cepat. Apakah inti dan isi daripada ayat saat ni? Memanglah kita mengaku bahawa kita ni bukan orang kafir. Kita mengaku kata kita orang Muslim, orang Islam, orang beragama Islam. Tapi kalau kita mari tengok teliti dengar laik cara-cara hidup kita ni, adakah kita ada sifat yang serupa juga dengan orang kafir, ialah sifat membuat berlaku zalim kepada orang lain. Kenapa buat zalim kepada orang lain ni sangat penting sangat di segi Islam dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Tuhan dia amat mengadil. Keadilan Tuhan boleh jadi di dunia kita tak nampak. Tapi di hari akhirat kita akan jelas bahawa keadilan Tuhan sangat besar, sangat kuat dan sangat laik. Dia biar Tuhan kat sing kadi-kadi gapo di hari kiamat sangat laik sangat. Seperti hadis ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddatsana Yahya Ibnu Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minan sya'nil qarna. Artinya hak-hak semuanya akan kembali kepadanya di hari kiamat. Tak di hari kiamat itu tak kecuali biring yang dia akan bangkit semula, lepas tu mai belaga sama dia. Lepas tu dia mapuh mati jadi debu. Apakah gambaran yang kita boleh nampak daripada hadis ini? Dia kata keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat tak kecuali manusia, bahkan semua makhluk, binatang, walaupun kecil setara mana pun, walaupun dia tak ada akal fikiran, tapi Tuhan mengadilankan semua makhluk. Di dunia dia ada main-main binatang, boleh jadi dia balah ke, boleh jadi dia berubuk gapo. Ada satu biring, dia tak ada tanduk, tapi biring selagi dia ada tanduk. Tapi apabila dia belaga tu, nak kata tak adil, tak sama. Hak ni ada tanduk, hak ni tak ada tanduk. Apabila dia belaga itu tak sama, tak adil. Tapi berhari kiamat Tuhan akan bangkit semula. Biring hak ada tanduk itu kena beri tanduk kepada biring hak tak ada tanduk tu. Lepas tu jadi belaga semula, lepas tu mapuh mati jadi debu. Ini dia kata gambarnya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat adil sekali. Ini sebagai binatang saja. Tapi kalau manusia, makhluk yang berakal dan juga jin,
Apakah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengkerasi dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat? Apakah amalan dia, kezaliman dia yang berlaku kepada hakul Adam, semuanya akan dinampak di hari kiamat. Mula daripada dia akan balik, sampai dia besar dewasa, boleh hungar, boleh gapo, boleh jalan, boleh kerja. Dia biasa buat gapo kepada manusia, dan biasa ngenak gapo, bisa curi gapo, biasa pukul orang ke, biasa kata juhuduh, kata jahat kepada orang lain ke. Itu ialah hakul Adam yang kita mesti tanggungjawab. Dan di hari kiamat Tuhan akan buat naik gambar ni semula. Tuhan akan tanya, adakah itu kita buat zalim kepada orang lain? Kalau kita buat zalim, kena bayar ke dia. Ada pahala, kita ada semaya, kita ada baca Quran, kita ada sedekah, kita ada amalan haji, amalan umrah, bayar ke dia. Tuhan akan ukur fikiran bersama. Tak ada siapa yang lebih, tak ada siapa yang kurang. Ada pahala bayar lagi. Tak ada pahala, Tuhan nak ukur lagu mana? Ambil dosa hak dia mai. Kita kena tanggungjawab dosa dia. Bayar kelik. Dengan kita ambil dosa dia, mai tak kita. Ini ialah gambar yang hadis sahih yang boleh kita, kalau kita nampak lagu ni, boleh jadi kita duduk sehari, mesti ada waktu yang kita berasa kata, ya Allah, aku hidup ni sampai learning ni, gapo tak aku buat zalim kepada orang lain, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, kepada waris-waris, kepada ahli kampung semua, dan kepada manusia senegara dan sedunia. Kita akan tanggungjawab. Apakah hak yang kita mesti beri kepada ahli kita, kepada keluarga kita, kepada anak buah kita, kepada isteri kita? Kalau kita fikir dengan teliti dan dengan laik sungguh, kita berasa kata kita dhaif, lemah dengan sifat nafsu kita, dengan sifat lemah iman kita, boleh jadi kita juluh. Kalau hakullah, kita buat dosa dengan Tuhan, kita taubat dengan rasa taubat sungguh, Tuhan akan ampun dosa. Tapi kalau kita buat zalim kepada sesuatu manusia, apakah cara kita nak selesai masalah ni? Tak kecuali, tak bukan jalan lain, kita mesti minta ampun dosa kepada dia. Kalau kita biasa buat gapo kepada mak pak kita, buat video rasa sedih, rasa duka hati, kita kena minta ampun dosa kepada dia, minta apai kepada dia. Adik-beradik pun serupa juga. Mesti ada masalah. Sebab kita hidup dunia, Tuhan akan diuji. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa nak jadi orang yang pergi kepada kebaikan? Fitrah manusia, dia nak pergi kepada kejahatan, dia nak turut nafsu, dia nak turut syaitan. Tapi Tuhan akan uji kita, kita nak balik pergi kepada Tuhan kebaikan ke tak? Dan kita kena mesti lawan dengan nafsu, dengan hasutan syaitan. Kita balik diri kita jadi orang baik, dan kita akan menerima balasan yang baik. Dan juga kepada orang lain, ahli kampung ke, kepada sayang-sayang kita ke, kita biasa buat gapo zalim kepada dia, kita tak boleh lari. Baru ni kita milih
putih lagu mana. Nak kata kan kita terima hari suah dengan toleh lari ke wallahu alam, tapi di segi Tuhan apa yang tak kena dengan syariat Islam, ia mesti ada salah, mesti ada dosa. Duit yang kita ambil itu nak letak nakan ni dia peh belaka, dia beli sorga, lepas tu dia kena tarik modal kelik. Modal kelik tu dia ambil mana? Dia mai ambil daripada hasil pasi nak setang dan nak skop kita beli sehari tu, kerajaan yang ambil pasi. Minyak, harga minyak, cukai minyak naik sebab apa? Kerajaan tarik buat jadi pengeman teban. Lepas tu wiko siapa pengeman teban? Wiko fok kerja kerajaan tu. Pak kalau dia risuah, dia makan duit tu, dia makan duit siapa ni? Dia makan duit rakyat. Dia makan duit fok kita semua ni. Itu ialah kezaliman yang besar sekali yang kita buat kepada manusia serata ramai. Kita nampak tak? Apa kita nak bayar lagu mana ni? Siapa yang melaku risuah macam ni, dia nak minta maaf kepada siapa? Dia kena minta maaf kepada ahli kampung, ahli gapo, ahli rakyat semua. Kalau dia berasa kata dia dosa, dia berasa kata amalan jahat ini akan nampak di hari kiamat, dia mesti takut. Dan dia mesti cari jalan nak minta maaf kepada orang lain yang dia buat zalim. Tapi kalau dia rasa kata, oh tak apa, Tuhan rahmat kepada dia, dan Tuhan ampun kepada dia, Tuhan akan apai kepada dia, bukan. Keadilan Allah SWT sepagama saat ni lagi biring. Hak tu ada tanah ni, tak ada tanah, Tuhan buat keadilan. Binatang saja. Manusia lebih pada tu lagi. Jadi kita ambil lah pelajaran daripada hadis dan ajaran Islam bahawa kezaliman, keadilan itu sangat penting. Kita jangan ambil kenah. Kita tak sembahyang sehari, kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita buat zalim pada orang lain, kita akan tanggungjawab. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khutbah yang kedua dengan musimnya. Kita duduk dalam musim haji. Kita duduk dalam bulan Zulqa'dah. Tak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Ialah amalan yang satu umat Islam. Amalan yang kita boleh nampak gambar manusia seluruh dunia. Lain warna kulit, lain bahasa, tapi kena pakai pakaian yang serupa. Dia nak kaya, dia nak sesak, dia nak jadi raja ataupun nak jadi rakyat, tapi duduk di sisi Tuhan dia serupa belaka. Ibadat haji ialah ibadat yang menggambarkan ialah ummah wahidah, yang kita mesti buat amal serupa ya. Pakai ihram, wukuf di Mina, sa'i gapo semua tu, tawaf gapo semua tu. Itu ialah amalan yang gambarkan kebesaran Allah dan kebesarannya agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bagi kita yang tidak ada mampu buat amalan haji, dan kita ada juga amalan-amalan yang kita boleh buat. Seperti puasa Yaumun Arafah. Dan kita nanti dengar Arafah yang ada saya. Ada Mekah saya, bukan ada tempat lain. Jadi kita kena dengar takwim bagi Saudi lah. Jangan duk buat peling lah Tapi wallahu alam, dalam masyarakat Islam dia lain dalil, lain faham, jadi satu masalah juga. Tapi kita pegang bahawa Arafah ialah hari yang ahli haji duduk di pada Arafah, lepas tu kita puasa hari itu. Dan juga amalan-amalan yang kita boleh buat ialah amalan gurbeh. Kalau kita niat mula tahun lagi, kita taruh 10 kok sehari, 100 seminggu ke, dia akan sampai kalau kita niat nak buat sungguh. Tapi kalau kita duduk cuai berasa kata tak ada semua. Jadi kalau kita tak ada tahun ni, kita kena mikir law ni lagi. Kata kita wang pen kata tahun depan kita nak buat gerbang ni, kita nak sipai duit lagu mana, nak main chair ke nak main apa kita mesti usaha. Sebab itu ialah amalan yang berkat kalau kita ada kemampuan. Tapi bagi orang yang dhaif, dia tak wajib buat bagi dia. Dia mesti menerima daripada orang lain. Dan biar kita gerbang sudah, biar kita meleh sudah, buat apa sudah, kita kena beri kepada rumah-rumah yang sesak. Dia tak ada peluang nak buat, kita mesti sedekah kepada dia, hadiah kepada dia. Itu ialah amalan yang kita mesti jaga dan kita ambil peluang di bulan-bulan yang berkat ini. Jadi kita mestilah turut ajaran Islam dan turut perintah Nabi, sunnah Nabi yang kita mesti buat dan selamat di dunia dan akhirat. Dan juga kita mesti banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah amalan yang baik sekali, juganya hari Jumaat dan juga waktu yang lain. Apabila kita selawat kepada Nabi, jadi kita nampak jasa Nabi, sunnah Nabi yang kita mesti ambil tunjuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina min kulli bala rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma selamatlah ahli kampung kita semua daripada amalan-amalan yang menyanggah daripada ajaran Islam, yang kita kadang-kadang kita lupa dan kadang-kadang kita tak tahu. Jadi apabila kita sudah tahu, kita mesti jaga amalan-amalan yang kita mesti jaga dan buat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimish shalah.